Hai, Assalamualaikum. Nama saya Diana. Kami daripada Universiti Putra Malaysia. Tujuan kami interview Encik Hisham adalah untuk dapatkan sedikit maklumat mengenai Safety and Health Officer. So, yang lain bolehlah kenalkan nama. Hai, Assalamualaikum and very selamat malam. Nama saya Sohaila binti Wahab, juga daripada UPM, kos yang sama, and boleh panggil Su. Yang lain? Assalamualaikum, nama saya Tina Akila binti Muhammad Roslan, boleh panggil Akila, merupakan pelajar tahun kedua untuk kos HRD. Hai, nama saya Nurhana binti Muhammad Nur, boleh panggil saya Hana. Saya semua sekelas dengan mereka semua. Okay, last but not least, Aisyah. Binti Roslan, boleh panggil Aisyah. Dan boleh teruskan kepada Encik Hisham. Okay. Terima kasih. Nama saya Arif Abdul Hisham bin Arifin, boleh panggil saya Hisham. Dan bekerja sebagai Safety Officer dekat Kuantan untuk projek ECRA. Selamat berkenalan semua. Selamat kenalan. Okay, so kita proceed ke soalan yang pertama. Apa peranan Encik Hisham sebagai Safety and Health Officer dalam Encik Hisham buat apa? Untuk saya sebagai safety dalam company ini, saya sebagai penasihat dan penafsir hazard yang berada di site. Contoh hazard yang macam apa-apa finding yang boleh, maksud hazard ni macam apa-apa yang boleh menjadi punca yang boleh mendatangkan bahaya kepada orang lain. Kita dapatkan punca dulu sebelum kita kita dapatkan punca, kena pasti punca sebelum ia terkena kepada seseorang. Lepas tu more tu nasihat lah, kita menasihat bos macam mana, contoh ada terjumpa hazard ni, kita nak hindar daripada hazard ni, kita sebagai safety mampu bagi nasihat dan mencari jalan penyelesaian yang boleh buat je lah, setakat yang boleh buat. Maksudnya kerja Encik Hisham dia akan round tempat kerja untuk periksa sekeliling ke macam mana? Betul. Pagi sebelum everyday, sebelum orang masuk kerja kita nak kena ronda, sewaktu orang kerja pandai-pandai ronda, dan selepas waktu kerja kita kena ronda apa yang tertinggal ataupun apa yang apa yang boleh berlaku jika orang tak ada dekat site, apa yang boleh, contoh berlaku kebakaran ke apa, kita kena round site untuk ronda, check dulu lah. Jadi hazard dekat tempat kerja Encik Hisham dia lebih kepada hazard kategori bagaimana ya? Hazard dekat kerja sini lebih kepada engineering hazard, more to biological hazard. Kalau biological hazard tu macam mana? Tentera berat ni contoh excavator, mobile crane, bar bender, machinery. Contoh hazard yang hantos punya, contoh grinding. So dia termasuk dalam vibration punya hazard lah? Ya. Vibration, noise, noise hazard. Lepas tu environment issue pun sekali. Kalau more to hurt lebih kepada ni lah, vibration dengan noise. Contohnya macam tadi tu lah, grinding.
Betul. Hacking, kerja-kerja hacking. Apa tu? Hacking ni bahasa Melayu apa? Hacking, pecahkan batu, lebih kurang macam tu lah. Contoh, ada dinding, kita hacking, hack. Macam mana bahasa Melayu lah? Sorry, saya lupa bahasa Melayu. Tak apa, hacking. Lepas tu, itu dari segi vibration. Kalau dia vibration noise sekali dah termasuk lah dua tu lah. Noise termasuk dengan vibration lah. Tapi untuk contoh kerja potong besi, dia lebih kepada noise lah. Kalau environment maksudnya? Environment, pencemaran udara, pencemaran bunyi sekali dengan noise tadi lah. Kalau pencemaran udara, lebih kepada kita punya kesihatan lah. Kita punya pernafasan, sebab kita hacking, kita grinding semua tu akan mengeluarkan debu kan. Itulah kita tengoklah apa PPE yang kita pakai, PPE yang sesuai. So, macam mana nak kawal hazard dekat tempat kerja Encik Syam? Nak kawal hazard bergantung kepada tengok saya punya yang belakang saya ni. Hierarchy of control. Ni sama macam saya belajar tu Encik Syam. Sebiji macam ni lah. Hierarchy takkan lari, sama je hierarchy tu. Pergi mana-mana sama je hierarchy tu. Hierarchy yang first elimination. Elimination ni contoh kita ambil kes yang paling ketara lah sekarang, paling membahaya lah, contoh COVID-19. Okay, macam mana kita nak eliminate diri kita daripada terkena COVID tu? First, eliminate. Eliminate ni contoh tindakan kawalan yang kita ambil, kita work from home. Faham tak? Work from home. Kita jaga kita punya diri sendiri. Eliminate. Kita contoh tempat kerja yang crowded tapi kita boleh buat kerja dekat rumah, kita stop pergi kerja. Kita work from home saja. As long kerja kita siap, tak ada yang delay, kita duduk rumah. Kita kurangkan pendedahan, bukan kurangkan, kita hapuskan pendedahan kita dengan penyakit COVID tu. Virus COVID tu. Yang kedua, substitution. Substitution ni untuk berkaitan dengan COVID ni kita tak boleh buat apalah sebab dia dah memang ada. Salah satu substitution dia takkan kita nak tukar dengan penyakit lain, sama juga kan. So substitution ni nak tak nak kita kena control melalui cara yang ketiga lah, engineering control. Engineering control ni macam contoh kita dapatkan nasihat pergi jumpa doktor. Lepas tu contoh nanti mungkin masa akan datang dalam masa terdekat ni ada kes vaksin dah nak masuk. Itu salah satu engineering control lah tu. Kita cocok vaksin. Lepas tu yang keempat, administrative control. Administrative control ni macam mana kita nak tak nak kita kena pergi kerja untuk siapkan sesuatu kerja. Kita tak boleh nak work from home, tak boleh nak tukar penyakit tu, tak boleh nak kontrol pergi jumpa doktor ke apa pun tak boleh. Tapi dengan cara administrative control ni kita dapat macam yang kerajaan syorkan lah, kita ada social distance. Lepas tu kita sentiasa cuci tangan. Itu tersenarai dalam administrative control lah tu. Lepas tu bila kita semua pemakaian PPE yang sempurna. Contoh PPE untuk COVID ni macam biasalah. Glove, lepas tu face shield, lepas tu mask. Itu antara yang paling basic lah tu untuk kita hindar daripada ni COVID. Itu salah satu step-step dia lah. Kan macam Cik Hisham kata Cik Hisham kerja dekat ECRL,
Saya macam buat kereta api Mhm. Habis kalau macam orang yang betul. macam kerja-kerja kat situ yang macam tak boleh work from Kalau yang dekat contoh saya punya projek, kita terpaksalah kena ambil engineering control dengan administratif kita tak dapat dah. Lepas tu substitution pun tak dapat sebab COVID ni memang meluas, kita tak dapat. So yang kita dapat cuma hindar dengan engineering control, administrative control dengan PPE. Tiga itu saja yang kita boleh pakai. Contoh dalam hierarchy of control yang dengar? Dengar? Yang diamond tu yang paling atas kita kena adapt, yang nombor 2 kita kena adapt, kita ambil nombor 3. Yang nombor 3 kita kena adapt juga, kita ambil nombor 4. Yang nombor 4 kita kena adapt juga, kita ambil last protection, PPE. Dia macam tu. Dia kena ikut floor by floor. Dia punya step. Satu kita tak dapat hindar, kita dapat hindar nombor 2. Kita ambil step nombor 2. Nombor 2 tak dapat hindar, kita ambil step nombor 3 untuk kontrol yang 2 tu. Nombor 3 tak dapat, kita ambil nombor 4 untuk kontrol 3 atas. Kalau nombor 4 tak dapat juga, kita ambil last choice, nombor 5. Personal protective untuk kontrol daripada first sampai nombor 4. Encik Isham jaga bahagian mana Maksudnya macam under Encik Isham pantau siapa? Pantau pekerja-pekerja untuk kerja piling, untuk kerja bopai, untuk kerja hacking dan potong besi lah, untuk lifting work, pakai mobile crane semua tu lah, untuk kerja excavation, gali tanah, mostly semua lah. Semua tu ada satu safety officer ke? Tak, ada 3 tapi dia replace by shift lah. By section sebab dia jarak yang panjang. Piling, hacking, lifting, excavation. Lagi satu cik. Bopai. Bopai. Apa tu? Bopai ni macam lepas kita hacking, lepas kita piling, lepas tu kita akan buat bopai tepi sebelah dia. Kita konkret. Macam mana nak explain lah. Encik Syam boleh tolong ejakan tak? BORE. BORE. File. PILE. Okay. So Encik Isham jaga 5 lah. 5 pekerja, 5. Setakat ni 5 dah. Okay, yang lain Su ada soalan? Yang lain misalnya. Aisyah ada apa-apa soalan? Okay, boleh rujuk soalan dekat yang dah disediakan lah untuk tanya Cik Isham. Tadi dah first question Tadi first dah cover first dan second. Cover first dan First, second. second, third. Okay, saya tanya nombor 3 lah. Macam mana Cik Isham handle hazard dekat tempat kerja Cik Isham? Yang keempat kot Su. Handle hazard. Macam yang macam saya beritahu tadi lah, list yang atas. Betul. Masuk soalan 4. Soalan 4. Su, soalan 4. Okay. Apa yang Cik Isham akan buat bila if someone call and then pergi kat Cik Isham and then bagi tahu kat Cik Isham ada serious accident yang sedang berlaku dekat facility tu. So apa tindakan serious Cik Isham? Accident. Okay. Accident ni contoh accident terpotong jari lah contoh. Terpotong jari. Dengar? Dengar.
Sebelum memang setiap pagi sebelum sebelum memulakan kerja, kita memang ada bagi tahu worker untuk semua itulah yang saya bagi tahu list tadi tu, last kali PPE setiap pagi. Lepas tu kita akan sediakan contoh, sebab sana ada supervisor juga untuk menjaga kerja diorang tu. First, kalau kerja serious injury, terpaksa ke hospital lah. So straight bawa ke hospital tu. Lepas tu? Straight to hospital. Lepas tu barulah kita, macam saya safety, kena tahulah accident tu macam mana untuk step nak, contoh nak claim insurans, nak buat report, lepas tu nak inform dekat JKKP. JKKP ni Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Accident wajib report dekat JKKP. Lepas tu lepas report kat JKKP and then next level lagi. Kalau tu kita yang kalau jadi accident safety banyak kerja sikit lah sebab banyak report nak kena sediakan. Contoh report, personal report, accident report, police recovery report. Police recovery report ni untuk kita dapatkan insurans worker. Insurans dari segi dia punya permit, insurans dia punya CIDB. Yang tu semua nak kena cover report. Okay. Lepas tu apa lagi? What is the biggest? Antara penyakit. Okay, kita tanya. Ya? Antara penyakit yang Sorry, sebab berada punya lain dekat- sekat, saya tak nampak kata cakap. Antara penyakit yang ada kat tempat kerja yang Cik Syam, yang selalu terjadi. Yang paling ketara penyakit malas lah. Sorry. Biasanya penyakit penyakit common dengan common dengan warga asing ni TB lah. Kebiasaannya penyakit TB. TB. Ya, betul. Kan? Apa penyakit yang selalu dapat macam daripada hazard tu? Macam tak ada dapat yang cancer ke, dapat macam daripada hazard. Kesan pada hazard tu. Ada tak, Cik? Oh, okey, faham. Contoh yang selalu terjadi, satu macam saya beritahu tadi lah, terpotong, terhiris, terpotong tangan sendiri. Tu untuk penggunaan tools lah, macam grinding semua tu. Untuk kerja-kerja hacking yang biasanya terjadi lah, satu, dia punya pendengaran akan jadi kurang. Hello? Ya, dengar. Yang nombor dua, biasanya dia punya vibrate tu ada impact jugalah kepada workers. Sebab terlampau lama terdedah dengan vibration. Dia boleh jadi Parkinson. Lepas tu dari segi noise boleh mengakibatkan hilang pendengaran. Itu dekat tempat kerja tu ada yang berasid tak? Macam liquid. Ada confirm ada. Sebab kita ada penggunaan exchange liquid, contoh construction ni dia tak detail seperti oil and gas, tapi dia ada contoh liquid, bukan liquid lah, contoh chemical seperti diesel, petro, lepas tu malt punya oil, lepas tu grease punya oil, lepas tu cat pun kategori chemical juga, betul lah? Cat, lepas tu macam mana? Tak, dia ada dia punya ni tak? Apa orang kata
pakaian yang boleh melindungi dia daripada hazard. Hazard macam disable kat semua. PPE lah. PPE. Adalah kan? Ada. Kita memang ada sediakan satu contoh untuk handle minyak petrol. Wajib pakai mask, tak nak kena pakai N95. Lepas tu kena pakai glove jangan pakai glove kain, pakai glove plastik. Lepas tu dia punya apron plastik dengan kasut. Yang tu wajib. Lepas tu kalau yang paling baik kita pakai mask dan face shield juga. Okay. Sama dengan kita handle COVID. Faham? Kita go to the soalan yang kelima. Apakah cabaran yang paling besar yang pernah dihadapi oleh Cik Hisham sepanjang bekerja di tempat kerja? Cabaran terbesar dulu first masa saya kerja, cara komunikasi dengan pekerja warga asing lah. Itu kalau pekerja Indonesia kita boleh lagi lah communication, tapi kalau contoh pekerja daripada Bangla, daripada India, daripada Pakistan, tu satu cabaran lah untuk kita nak communication. Kalau cabaran dari langkah, macam mana? Macam mana? Cabaran daripada segi cara handle, contoh cabaran yang saya cakap dia macam cabaran yang dihadapi oleh Encik Hisham dalam menghandle hazard tu. Contoh yang paling serius lah yang pernah Cik Hisham hadap sebelum ni. Itu macam potong jari, orang kena asid orang kena. Ada tak sebelum cabaran ni? Contoh macam tadi terpotong jari. Macam terpotong jari ni workers tak semua tahu macam mana first aid, sebab tu dalam kita sebagai pekerja paling kurang kita tahu apa itu basic first aid. Contoh sebab pekerja ni kita kena tahu juga macam mana tahap kesakitan dia, sebab dia pun selalu menipu juga untuk dapat cuti. Contoh terpotong jari tadi kita tengok tahap keseriusan dia. Macam mana dia punya, contoh macam putus lah, apa kita nak kena buat. First sekali jangan panik. Lepas tu tadi buat apa? Potong jari jangan panik. Lepas tu macam saya beritahu tadi lah, setiap worker paling kurang dia tahulah macam apa itu basic first aid. Macam mana nak kontrol kalau jadi kemalangan. Contoh terpotong jari tadi, balance jari yang terpotong tu dia nak buat apa. Itu basic dia nak kena tahu. Selalunya lepas potong jari tu kita nak buat apa? Jari tu dia sama juga dengan jari tu dalam masa lepas dia, contoh lepas terputus tu kita kena cari ais lah. Ais dengan kita kena letak dalam packing ais kita punya jari yang terpotong tu. Kalau macam dah hancur masuk dalam mesin macam tu, ada apa yang boleh buat kan? Yang tu takziah lah. Memang tak boleh buat apa lah kan? Yang tu kalau terjadi accident teruk macam tu kita SWO lah untuk sementara. SWO ni iaitu stop work order. SWO. Memang tak boleh buat apa, tunggu bulan-bulan kita dapat duit daripada kerajaan lah, iaitu cacat ralat. Cacat ralat ni iaitu cacat kekal. SWO stop work order. Memang operasi kerja tu akan. Jadi sepanjang Encik Hisham kerja, yang paling ngeri, yang paling teruk sekali
Yang paling teruk sekali rasanya potong jari lah kot. Oh, itu paling teruk lah. Ada kes jatuh pun ada. Tapi tak meninggal lah. Hah? Cuma Jatuh from tinggi ke? Tak. 1.5 tingkat kot dalam 20 kaki. Tapi ada efek lah macam lumpuh ke macam mana? Tak, dia cuma patah kaki dan tangan. So prosedur dia sama je lah kan macam yang Cik Isyam explain tadi. Sama je. First tenangkan pesakit lah. Yang tu yang first lah, tenangkan pesakit. Tenangkan masa yang berlaku, yang accident tu lah. Okay. So kita move to the 6th question yang ke-6. Hana boleh tanya kan? Soalan nombor 6, keutamaan Encik Isyam. Nombor yang pertama kan keutamaan. Keutamaan. Apa Cik Isyam fikir, apa keutamaan yang paling first sekali yang boleh berkata macam first main thing that health and officer ni kena tahu. Is it like that? What do you think is the number one priority? Yes, ada. Tak jelas. Sebagai health and safety officer, apa priority Encik Hisham lah? Encik Hisham, Priority simple je lah. Selamatkan diri sendiri dan selamatkan pekerja. Dan selamatkan company. Main dia untuk selamatkan diri sendiri dan pekerja lah. First dalam safety lah. Dalam safety kita kena selamatkan diri kita sendiri. Baru member kita. Faham kan? Faham. Walaupun Cik Isyam tu adalah safety and health officer. Itu dalam rule contoh. safety lah, kena selamatkan. Contoh. Kita nak mana-mana rule saja. Contoh saya bagi contoh. Kita ada dekat sungai. Kita nampak member kita lemas. Dia bergantung kepada situasi jugalah. Kita nampak member kita lemas. Kita nak buat apa? Kita nak tolong dia dan kita lemas ataupun kita selamatkan diri kita. Faham? Selamatkan diri. Dia lebih kurang macam tu lah. Mana-mana tu basic lah. First, kita kurangkan mangsa dalam kemenangan. Nak kurangkan kemenangan, kok mana pun akan berlaku kemenangan. So, kita dapat kurangkan mangsa dalam kemenangan. Faham? Faham? Next. So next, apakah safety violation yang Cik Isyam pernah hadapi? Yang paling buruk lah. Keganasan safety yang paling buruk yang pernah Cik Isyam. Workers bergaduh lah. Workers mengamuk ke. Yang tu yang paling teruk lah nak kena handle. Workers mogok pun salah satu calangan lah. Salah satu Cabaran. Challenge bahasa Melayu cabaran. Okay. Salah satu cabaran lah untuk safety.
Pernah ada workers mengamuk ke tu lah? Contoh, Selalu. bukan pasal hazard ataupun pasal isu gaji ke macam mana? Kalau workers mengamuk tu lebih kepada isu gaji dan biasalah gaduh sama sendiri, tak puas hati pasal kerja. Dia macam tu lah. Okay, faham. So, last question. Ke ada yang lagi? Apa dia? Safety and Ada health lagi regulation. 3 soalan, Su. Oh, really? Ada lagi 3 soalan. Okay, ya. Tanyalah yang lain tanya 3 soalan tu. Aisyah tanya, Aisyah. Tadi tak kat situ. Sorry, saya tak buka kamera sebab internet tak berapa kuat. Tak apa. Soalan seterusnya ialah apa safety and health regulation yang paling latest yang mungkin company Encik Isyam guna? Ada tak? Ni based on OSHA lah. Based on OSHA, dia ada satu yang dia update iaitu noise monitoring. Boleh tengok dalam buku OSHA. Boleh tengok dalam buku OSHA section 66 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA 1994 Akta 514 yang dikuatkuasa pada 1 Jun 2019. Tahap-tahap pendengaran yang dibenarkan. Yang tu kalau safety nak kena tahulah apa update terbaru, apa atas-atas yang terlibat. Dia macam mana? Kita contoh dalam dunia realiti dia ada lawyer peguam untuk sebarang kes kan. Kalau dalam construction ni safety lah lawyer, safety ni lah yang jadi polis yang akan saman orang jika berlaku ada arahan-arahan yang tak diikuti. Lawyer pun safety, yang nak backup pekerja pun safety, yang menjadi perunding kepada bos pun safety. Dia bukan dekat site semata-mata. So, macam yang soal berkaitan dengan soal macam mana? Kalau ada perubahan regulation ni kan, so Cik Isyam yang akan briefing dekat pekerja-pekerja ke macam mana? Cik Isyam akan briefing ke dia akta yang diubah ni kepada pekerja? Betul. Kalau berkaitan dengan NOS ni, mana-mana site, macam saya punya site memang berkait rapat lah dengan NOS ni. Kita ada kerja-kerja hacking, kita kena ikut lah dia punya bacaan. Sebab bacaan ni keluar daripada kerajaan Malaysia. Dia panggil JAS, Jabatan Alam Sekitar. Dia akan keluarkan berapa reading noise paling tinggi boleh berlaku. Dia bagi tahulah bacaan paling tinggi dekat tempat kerja. Kita kena follow lah, kita tak boleh lebih daripada bacaan dia. Kalau lebih pun mungkin certain kerja yang terpaksa lebih. Kalau lebih tu kena terpaksa lah, bukan terpaksa lah, wajib lah kena pakai PPE. Contoh macam earplug, macam ear muff, yang macam earphone tu dia panggil ear muff. Kalau earplug tu yang masuk dalam telinga tu earplug. Dia kena kontrol melalui itulah. Sebab dah tak ada cara lain dah. Macam saya bagi tahu tadi lah, hierarki semua ni. Dah tak ada cara lain dah. Nak tak nak kena buat juga kerja tu. So kita kena pakai inilah, noise monitoring lah. Selalunya briefing sebelum start lah kan? Sebelum start. Sebelum kan? start kerja. Contoh kalau kerja ada 2 tak apa, teruskan. Contoh macam kerja ada dua kerja lah, siang kerja, malam kerja.
So kena buat 2 kali briefing lah. Satu pagi sebelum masuk kerja siang. Walaupun orang yang sama akan kerja untuk malam tu, malam punya kerja nak kena briefing lagi. Sebab malam punya kerja kita kira situasi lain dah kerja. Masih still lagi nak kena briefing. Memang prosedur lah. Standard Buat. prosedur lah tu. Ah. Betul. Sebab kita nak kena, walaupun mungkin benda tu kita remind perkara yang sama, tapi workers ni selagi kita remind, dia boleh ingat. Faham tak? Faham. Dia bukan sekali kita bagi tahu dia nak ikut tak. Kita nak kena bagi tahu setiap hari benda yang sama sampai dia pun rasa muak nak dengar. Lepas tu dia akan follow. Dia macam tu lah. Lama tak selalunya briefing tu? Tak lama, cuma sebab standard TDM ni briefing, morning briefing dia dah ambil dalam 10 ke 15 minit saja. Bergantung pada topik lah. Kiranya akan ada spesifik masa waktu explain untuk pekerja yang malam dengan pekerja yang macam tu? Tak ada. Kita cuma bincangkan apa kerja nak buat, apa protection yang kita kena tahu dan situasi kerja lah. Kita kena tahu apa. Untuk contoh ini hari ni apa kerja nak buat. Kita explain apa yang berkaitan dengan safety untuk kerja hari ni. Macam tu lah. Okay, Aisyah dah kan? Sekejap ada. Sekejap. Soalan seterusnya. Apa daily task? Cik Syam masa COVID-19 ni ada perbezaan tak? Sebelum dan selepas? Ke sama? Daily task COVID ni sekarang macam biasalah new normal. Kalau tempat kerja pagi-pagi setiap kali nak kena disinfectant, hapus kuman tu. Tu antara kerja-kerja safety lah, under safety lah, disinfectant. Lepas tu nak kena daily check-in, nak kena control orang untuk masuk site. Itu salah satu scope of work safety lah. Check suhu semua tu biasalah. Macam kita nak masuk mall macam tu lah, masuk site. Kiranya masa COVID-19 ni macam kerja lebih sikit lah. Ialah sebab nak pastikan lebih bertambah lah. Yalah. Okay. Soalan seterusnya, duration Cik Syam kerja ada beza tak? Macam dia bergantung dengan tempat kita kerja. Kalau macam saya more to standby 24 hour lah. In case emergency terpaksa pergilah. Tapi kalau untuk siang tu daripada pukul 8 macam biasalah 8 jam sampai pukul 5 petang. OT lain kira. Tapi kalau biasa mana-mana safety dia memang tersenarai dalam apa panggil emergency person lah. Emergency contact number tu first number dia. Dia memang memang mood standby lah. Bila-bila contoh workers ada buat OT sampai pagi, kita masa tu tengah tidur, kok mana pun kalau orang call kena angkat. Tu salah satu kita punya responsibility lah. Walaupun hari cuti? Hari cuti sebab tu kalau hari cuti kita kena tukar shift dengan orang lain lah. Kita kena inform lah. Kita akan lantik seorang untuk ganti kita punya tugas tu. Jadi standby bila waktu tak kerja. Waktu kerja lah kan? Waktu tak kerja lah. Kalau waktu kerja lah. Waktu tak kerja standby. Okay. Soalan last, berapa lama dah Cik Syam bekerja sebagai Safety and Health Officer? 1 tahun. 1 tahun? Yep. Tempat baru ni dah berapa lama? 2 bulan.
2 bulan. Oh, Sebelum ni dekat kita KL. ni. Oh, okay. Ada apa-apa soalan lagi tak? Ada apa-apa soalan yang tak faham? Tak nak bincang? Saya ada soalan. Ya, Saya, silakan. soalan ni saya ada soalan, dengar tak? Dengar. Dengar tak? Dengar. Selain daripada noise monitoring punya apa macam akta ni. Akta apa benda akta apa lagi yang selalu diguna pakai dekat safety and health yang bahagian Cik Isyam? Semualah bawek, lepas tu akta keselamatan dan pekerjaan, semua berkaitan. Akta Seksyen 15 yang berkaitan dengan workers dan majikan, semua. Akta Perkeso, semua tu berkaitan dengan workers dan pekerja lah. Kan dia ada buku OSHA tu kan? Buku OSHA dengan buku FMA. Pernah tengok tak? Bosya pernah tengok. Dia ada satu lagi FMA, Factory and Machinery Act. Itu macam Factory and Machinery Act tu memang tersenarai dalam kita saya orang tak punya ada scope of work lah. Ada lagi soalan ke? Kila ada soalan, Hana ada soalan. Saya nak tanya, kalau bagi pihak company Encik Isyam, mereka adakan apa-apa latihan tak? Macam untuk menangani isu-isu keselamatan ataupun diorang akan hantar para pekerja untuk menghadiri mana-mana kursus? Yang tu memang ada lah. Sebab setiap workers, kita ambil link supervisor lah. Setiap supervisor ada hak untuk pergi kursus mana-mana dan boleh request dengan company lah yang company akan tanggung. Kursus kemahiran dia lah. So macam berapa kerap macam ikut pada supervisor tu lah kalau mereka nak adakan latihan tu? Dia bergantung dengan company. Kalau company tu support, dia tak kisah. As long kerja kita tak terganggu lah. Sebab kursus ni dia ambil masa lah. Ambil masa mungkin beberapa hari. Dia tengok atas kelapangan kita.